Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Okey, kita bersua kembali dalam episod Apa Kata Menteri. Okey, ada persoalan besar yang aku rasa Menteri Ekonomi harus jawab berkenaan dengan tajuk padu ibarat bogilkan rakyat, kata Menteri Sarawak. Okey, untuk keterangan lanjut aku akan sebutkan dalam entry kali ini, dan sesalinan link untuk korang cek artikel tersebut aku akan letak di description. Jom kita mulakan. Ini ialah satu artikel yang sahih keluar daripada Malaysia Now, satu portal berita yang agak terkenal juga, berkenaan dengan isu padu. Padu dikatakan ibarat membogilkan rakyat, kata Menteri Sarawak. Baik, aku bacakan petikan terlebih dahulu dengan pantas sebelum kita nak ulas perkara tersebut. Seorang Menteri Kanan Sarawak mempersoalkan sistem pengkalan data utama, iaitu padu, mengatakan bahawa dengan menuntut maklumat tertentu daripada rakyat, ia tidak ubah seperti membogilkan diri sendiri, ujar beliau. Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, terdapat kebimbangan mengenai privasi data dalam sistem tersebut, ujar beliau. Okey, ujar beliau lagi, sebaik sahaja anda mengisi, anda bogilkan diri sendiri, hampir semuanya, akaun bank anda, rumah anda, semuanya, ujar beliau. Ujar beliau lagi, saya tidak fikir itu adalah cara yang betul melayan rakyat, kata Menteri Pelancongan Negeri itu, memetik laporan Borneo Post. Okey. Beliau berkata lagi, jika padu bertujuan untuk membantu orang miskin, biarlah mereka mengisinya. Siapa-siapa yang fikir mereka patut menerima bantuan boleh mengisinya. Tetapi anda tidak perlu melibatkan semua orang dalam mengatakan bahawa semua orang harus mengisinya, tambahnya. Okey. Dalam pada masa yang sama, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sebelum ini menggesa orang ramai mendaftar dalam sistem padu itu jika mahu terus menerima subsidi daripada kerajaan. Okey, menurut Rafizi, kira-kira 5.4 juta orang telah pun mengemaskini maklumat mereka dalam sistem padu sejak ia dilancarkan pada awal tahun ni. Okey. Rafizi mendakwa data dalam padu yang dicantumkan dengan sistem pelbagai agensi kerajaan akan memastikan subsidi kerajaan dan pelbagai bantuan lain dan dapat diagihkan dengan tepat dan hanya sampai kepada mereka yang layak. Bagaimanapun, wujud kebimbangan mengenai privasi dan keselamatan data, walaupun kerajaan menegaskan maklumat itu akan tersimpan dengan selamat. Baik, Karim berkata kerajaan Sarawak mahu perubahan dalam urusan pendaftaran padu di negeri itu. Menurutnya, secara peribadi, beliau percaya kerajaan sepatutnya memakai hub data sedia ada seperti e-Kasih yang dilancarkan pada tahun 2007 untuk membantu rakyat merancang pelbagai program pembasmian kemiskinan. Dulu ada e-Kasih untuk bantu cari sesiapa yang miskin. Kenapa ada padu lagi? Ujar beliau. Beliau mempersoalkan perkara ini. Semua lebih kurang sama. Cuma di bawah padu anda perlu menyerahkan semua maklumat. Okey? Dan banyak lagi yang diperkatakan oleh beliau. Okey. Itu ialah satu kenyataan yang keluar daripada seorang, orang cakap bukan orang biasa-biasa, bukan rakyat biasa, tapi ialah kata orang yang berkepentingan di Sarawak. Dan ada artikel lain juga yang seperti berikut yang mengatakan kerajaan negeri Sarawak menangguh padu di negeri Sarawak. Jadi apa ke benda semua ni? Okey, sedikit sebanyak lepas kita baca dan kita dengar apa yang disampaikannya, ini jelas menunjukkan wujud kebimbangan. Dan aku dalam entry kali ini aku tak menafikan memang wujud kebimbangan. Bukan saja di Sarawak, malah di Semenanjung, malah di setiap negeri pun ada orang yang bimbang. Bimbang sebab apa? Apabila kesemua maklumat diletakkan dalam satu pengkalan data, ia boleh dikatakan berbagai hal boleh berlaku. Itu yang mudah cakap kan. Dia ada baik je, aku tak nafikan padu ni ada kebaikannya tentang penyaluran semua tu, tapi keburukannya pun ada juga, sehingga kan ada Menteri Kanan Sarawak ni mengatakan padu diibaratkan seperti membogilkan diri. Maksudnya kita dah serah semualah maklumat kita, hutang, pendapatan, pengecaman wajah, nombor akaun bank dan sebagainya, seolah-olah kita dipantau sepenuhnya. Itu yang dimaksudkan oleh beliau, daripada segi harta sekalipun, apa yang kita ada, rumah, tanah, segala benda. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Menteri Kanan Sarawak ini ialah lebih kepada kalau seseorang individu, rakyat itu mahu mengisi dalam sistem padu kerana mereka memang memerlukan, maka isilah, tak ada masalah, boleh isi kan. Cuma janganlah memaksa rakyat dengan memukul rata ke semua orang kena isi. Itu maksud dia. Bukannya beliau mengatakan sistem padu itu tak bagus langsung, bukan. Kita kena faham. Dalam hal ini juga Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli, pada pandangan aku YB Rafizi Ramli harus memperincikan lagi dengan lebih tepi inci tentang padu ni, dan haruslah membalas kepada apa yang disampaikan, apa yang diperkatakan oleh Menteri Kanan Sarawak ini. Sebab aku pun tak menafikan ada pro and con dalam suatu perkara, termasuk juga maklumat dalam sistem padu ni. Ada pro, ada con, ada baik, ada buruk dia maksudnya. Jadi menteri wajar menjawab soalan ni dengan
satu jawapan yang tuntas dan meyakinkan. Ya, kerana apabila artikel seperti ini tersebar merata-rata dengan apa yang disampaikan, ia sedikit sebanyak menambahkan kebimbangan lagi kepada rakyat-rakyat yang lain di Semenanjung pun. Sampai ada yang berfikir 2-3 kali sebelum nak isi. Jadi harus dijelaskan, diperincikan dan diberikan keyakinan tentang perkara tersebut. Dan mungkin, ini pandangan aku mungkin ada setengah bahagian tu perlu disingkirkan, seperti pengencaman wajah contoh. Dan nombor akaun bank perlu kita singkirkan dalam maklumat tu. Maksudnya tak perlu ada perkara tersebut dalam maklumat padu tu. Aku rasa kalau benda tu ditolak tepi, pengencaman wajah dengan nombor akaun bank, mungkin lebih ramai orang akan mengisinya. Dua perkara itu yang menjadi kebimbangan sebenarnya, pengencaman wajah dan juga nombor akaun bank terutamanya. Jadi itu dia. Jadi menteri perlu jawab benda ni untuk kefahaman semua. Yang mana dah faham, alhamdulillah lah. Tapi nampaknya kerajaan negeri Sarawak seolah-olah menggesa untuk dihentikan sementara pengisian padu ni sehingga selesai. Maksudnya perkara ni jelas dinyatakan. Jadi kita semua menanti-nantikan nanti apakah feedback daripada YB Rafizi selaku Menteri Ekonomi. Okey? Itu dah. Apa kata Menteri? See you guys in my video. Assalamualaikum. Bye-bye.